أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Tajuk yang ke-13 ialah Asy-Syari'atu. Syariat. Wa kharaja banu Israila min 'aisyil bahaimi ila 'aisyin nas. Keluarlah. Wah, tak perlu terjemah sebab permulaan ayat. Wa kharaja banu Israil, keluarlah Bani Israel min aishi, aish kehidupan. Keluarlah Bani Israel daripada kehidupan al-bahaim, binatang. Bahimah. Jamak dia bahaim. Ila, daripada kehidupan binatang kepada kehidupan aish an-nas, kehidupan manusia. Asya, hidup. Aishun, kehidupan. Kehidupan binatang ni maksudnya mereka dulu jadi hamba, abdi kepada Qibti, kepada Fir'aun. Wasaru, boleh makna jadi, boleh makna mula. So mereka mula ya'ishu, asya ya'ishu, hidup. Plural dia ya'ishuna. So mereka mula hidup ataupun mereka telah bertukar menjadi hidup di fil barriyah, di Sahara, di padang pasir. Kal ahrari, seperti orang-orang yang merdeka, yang asyrafi, yang mulia. Orang-orang merdeka yang mulia. Syarif, jamak dia asyraf. Hurrun, jamak dia ahrar. Ini suara ni dia macam kana juga ni. So waw tu isim dia. Ya'ishu khabar. Khabar sara. Hunalika, pada waktu itu ataupun di sana, di padang pasir tu. Ihtaju. Ihtaju. Kalau kita sambung, ini tak boleh baca lah. Hunalika ihtaju. Ihtaja, memerlukan. Hunalika, di sana mereka memerlukan kepada ilah syariatin, satu syariat ketuhanan, ilahiyatin. Ilahun, kalau kita nak jadikan dia sifat, kita tambah ya nisbah. Jadi ilahiyun, berkenaan dengan ketuhanan. Mu'annas di ilahiyah lah. Syariat berkenaan dengan Tuhan. Artinya syariat ketuhanan. Bahasa Arab tak boleh kalau terjemah syariat ketuhanan. Sebab sini bukan ketuhanan. Ini sifat. Ketuhanan ni dia masdar. Melayu boleh lah. Sebab kita tak kisah sangat kata sifat ke apa ke. Asal ada sense. So mereka di sana mereka memerlukan kepada satu syariat Tuhan yang akan tahkumu, yang akan mengadili, yang akan menghukumkan mereka, sesama mereka, bainahum. Dan juga akan anara. Anara yuniru. Asalnya anara yuniru, menyalakan. Sini menyuluh. So anara yuniru, yang akan menerangkan, yang akan menyuluh. Tapi asal anara yuniru, menyalakan. So, nyala artinya ada api boleh suluh lah. So syariat tadi ia akan menyuluh untuk mereka, lahum
as-sabila, jalan. So, jalan kehidupan maksudnya. Innal insana, sesungguhnya manusia. So ada inna, sini kena baris fathah. Innal insana, sesungguhnya manusia. La yastati'u, istata'a yastati'u, mampu. La yastati'u, tak mampu. An, untuklah. Kalau orang putih kena to lah. Not able to, tak mampu. Sesungguhnya manusia la yastati'u, tidak mampu an ya'isha, untuk hidup. Tadi kan asya ya'ishu, ini bagi atas ni kerana adanya ana. An ya'isha ka insanin, hidup seperti manusia. Manusia tak boleh hidup seperti manusia melainkan illa bi syari'atin, dengan syariat ilahiyatin, syariat Tuhan. Wa illa, yani ka insanin, illa lah, mereka tak boleh hidup seperti manusia melainkan binurin, dengan cahaya, min rabbihi, daripada Tuhannya. Min rabbihi. Kalau ada istata'a yastati'u, kena pakai an. Istata'a mampu, pakai an. Mampu makan, mampu minum, mampu tidur, kena pakai an. Al-alamu, alam ni kulluhu, semuanya. Ini kita panggil taukid kan, tabik. Cara baca dia ni, kullu ni kena ikut sini. Al-alamu kulluhu, alam tu kesemuanya. Zalamun, gelap. Asal mana zalam? Kegelapan. Alam ni semuanya kegelapan. Fi, di dalam kegelapan. Kegelapan dalam kegelapan. Zalamun fi zalam. Alam ni semuanya gelap yang berada dalam kegelapan. Illa, melainkan orang yang, mana orang yang asyraqa lahu nurun min rabbih, melainkan orang yang telah menjadi cerah. Asyraqa, telah menjadi cerah. Nurun, maknanya telah bersinar, telah menjadi cerah. Nurun, telah menjadi cerah untuk dia. Ini dia refer kepada Nabi dan para anbiya lah ni. So Nabi-Nabi, para Rasul kan. Dia kata alam ni semuanya gelap. Melainkan yang tak gelapnya ialah Nabi-Nabi. Yang ini melainkan orang yang telah menjadi cerah untuk dia, cahaya daripada Tuhannya. Min rabbihi, asyraqa yusyriku isyraqan, menjadi cerah. Wa dzalikan nuru, cahaya itu adalah, huwa ni adalah lah. Kita boleh masukkan, tak boleh masukkan, tak apa juga. Wa dzalikan nuru, nurul anbiya, boleh. Kalau kita nak kuatkan sikit, kita tambah huwa sini. Wa dzalikan nuru huwa nurul anbiya. Cahaya yang dimaksudkan itu ialah nurul anbiya, cahaya para nabi. Cahaya yang allazi yahtadi, mendapat petunjuk. Ihtada, yahtadi, bihi, dengannya, an-nasu, manusia. Cahaya yang manusia mendapat petunjuk dengannya. Ini dhamir ni kita panggil dhamir fasal. Dhamir fasl. Al-dhamirul fasl. Dhamir yang memisahkan di antara subjek dengan predikat. Zalikan nur, kemudian nurul anbiya. Maksudnya kalau ada dia tu kita dah tahulah sebelah sini predikat, sebelah sini subjek. Maknanya sebelah sini mubtada, sebelah sini khabar. Wa man lam yahtadi. Yang ni yahtadi ni. Kalau masuk lam tu buanglah ya. Man lam yahtadi, siapa yang tidak mendapat petunjuk. Bihadzan nur, dengan cahaya ini. Kana, maka, sini kan. Ini syarat kan, siapa. Seolah-olah macam syarat. Ini penyambut dia lah.
Siapa yang tidak mendapat petunjuk dengan cahaya ini, maka kana adalah dia fi dhalalin, berada di dalam Kesesatan. seorang berjalan, Dalam kesesatan ni, tak tahu arah dia lah kan. Tak tahu arah. Dalam bahasa Arab, bahasa yang berbunga untuk menunjukkan tidak tahu arah ke mana. Diupamakan seperti unta yang mata dia tak berapa nak boleh nak lihat dah. So dia berjalan tu, dia sepak apa saja yang ada di depan dia. Ini misal yang dijadikan oleh orang Arab untuk menggambarkan sesuatu yang tidak ada arah. Tak tahu matlamat, tak tahu tujuan. So dia kata orang yang tak mendapat petunjuk ni kerana adalah dia dalam kesesatan. Bagaimana kesesatan? dia gambaran dia yahbitu, dia berjalan. Yahbitu, jalan tak tentu arah. Yakhbitu, berjalan tak tentu arah. Khabata, seperti berjalannya ashwa'a. Ashwa' ni unta yang mata dia tu dah tak berapa nampak dah ataupun mata dia dah buta. Ashwa'. Jadi kalau kita nak kata seseorang tu tak tahu matlamat, kita gunalah ni, berjalan seperti berjalan unta ashwa' ni. Kata saya ni sebelum belajar bahasa Arab ni, saya sebelum ni lara kan. Tak ada hidayat. So ana Akhbitu khabtal ashwa. khabata yakhbitu ni. Khabattu. Oh, saya tak masuk ni. Khabata yakhbitu. Asalnya mana? Unta tu dia melanggar, menghempak kakinya. So, artinya dia melanggar dengan kaki depan. Kaki depan, unta kaki depan tu dia langgar apa saja yang ada di depan dia. Asal mana khabata yakhbitu. Ashwa' ialah unta betina yang tidak dapat melihat atau lemah penglihatan. Yang melanggar semua benda yang di hadapannya. Buku kecil aja ni kita ni, Kisah Nabiyin. Tapi bahasa dia tu bahasa berbunga, bahasa sastra. Kalau bahasa biasanya, kana fi dhalalin yamshi haitsu syaa. Jalan semau yang dia mahu aja. Ayat simple-simple aja. Tapi kalau ayat macam ni mana orang tahu kan kalau orang tak belajar. Fal aqaid, maka dia kata akidah ni bi ghairi hadzal nur, tanpa cahaya ini, tanpa cahaya daripada Allah ni, akidah ni adalah akidah yang waham, yang tak pasti. Dan Akidah tu akidah khurafat. wa khurafatun. So akidah yang tanpa cahaya jadi khurafat. Di mana khurafat itu kalau budak-budak tengok pun budak-budak akan mentertawakannya. Sembah macam-macam kan? Sembah macam-macam, beri makanan kepada berhala, letak makanan depan dia, letak lilin depan dia, depan batu. Ini yadhaku, di mana akan mentertawakan. Kalau dhahika yadhaku, ketawa saja. Tapi kalau dhahika pakai min, dhahika yadhaku, mentertawakan. Khurafat ni dia kata, al-atfal ni, budak-budak ni, yadhaku minha, akan mentertawakannya. Ha tu refer ke khurafat. Khurafat yang budak-budak mentertawakannya. Apakah? Ma sami'tum. Tidak. Ma ni mana tidak. Apakah tidak kamu sami'tum? Kamu pernah dengar? Tidakkah pernah kamu dengar? Aqaidah. Akidah-akidah orang-orang al-musyrikina. Orang-orang musyrikin. Dan juga wal-kuffari. Orang-orang kafir. Wal-yahudi. Orang-orang Yahudi. Wal-nasara. Orang-orang Nasara. Dan juga tidakkah pernah kamu dengar, yang satu yang pertama tadi akidah kan? So tidakkah kamu pernah dengar khurafat wa khurafatihim, dan khurafat mereka. Tengok semua ni, ini bagi atas khurafat. Yang akidah ni bagi atas. Kamu dengar maf'ul bih kan? Tapi yang sini bagi bawah. Sebab apa? Sini jamak muannas salim.
So jamak muannas salim dia tak ada bahagian atas. Nah, kalau nasab dia kalau dia jadi objek maf'ulun bih dia kena baris kasrah. So kita baca amma sami'tum, apakah kamu tidak dengar khurafatihim, khurafat mereka. Wa asatira, tengok kembali balik. Sebab dia bukan jenis jamak muannas salim. Dia jenis kalimah biasa je. Amma sami'tum asatirahum, cerita-cerita dongeng, panggil asatir. Dalam Quran guna asatir awali, cerita-cerita dongeng mereka. Asatirahum, al-ilmu. Ilmu manusia ni adalah satu kejahilan, jahlun. Wa zannun, sangkaan-sangkaan sahaja. Wa takhminun, agak-agak sahaja. Wa syakkun, ragu-ragu sahaja. Ilmu mereka adalah satu kejahilan, Satu sangkaan, satu agak-agakan, satu keraguan. In yattabi'una illa zanna. So ni mana tidaklah. Ni makna tidak. Sebab kita ada illa. Kalau ni biasanya selepas dia ada illa tu, bukan bermakna jika tetapi bermakna tidak. Tidaklah. Yattabi'una, ittaba'a yattabi'u, mereka itu mengikuti. Illa, melainkan mereka mengikuti az-zanna, sangkaan sahaja. Wa inna, sesungguhnya az-zanna, sangkaan itu la yughni minal haqqi syai'a. Aghna yughni, memberi manfaat. So la yughni minal haqqi syai'a, tidak memberi manfaat suatu pun kepada kebenaran. Wa inna zanna, sesungguhnya sangkaan itu la yughni, tidak memberi manfaat sikit pun minal haq, kepada kebenaran. Susunan ayat dia sepatutnya gini. La yughni syai'an dulu. Tidak memberi manfaat sikit pun. Barulah minal haq. Minal haq ni tafsir lah kepada syai'an tu. Syai'an ni ditafsir oleh haq. Syai'an tu apa benda? Al-haq tu. Iaitu daripada haq. So ringkasnya ialah zon ni tidak memberi manfaat kepada kebenaran. Gitu. Cuma ayat Quran ni kan dia banyak letak depan belakang. So sebab dia nak tekankan kebenaran tu, so dia letak depan. Dia letak depan. Jadi maksudnya tidak memberi manfaat kepada kebenaran. Barulah syai'an. sesuatu. Dia tekankan dulu, sebut hak dulu. So sini kena ubah sikit saya ni. Sebab min tu kita tak boleh nak terjemah kan. Min tu nak terjemah. Sebab min, otak kita duduk daripada. Susah. Wal akhlaqu. Baik, sekarang tadi ilmu. So ilmu sangka-sangka saja tak jadi. Mesti kena datang daripada wahyu. Itu adalah ilmu yang bukan sangkaan. Kebenaran yang nyata. Lepas ilmu, akhlak pula. Wal akhlaqu. So akhlak adalah tafritun. Akhlak di kalangan mereka ni tafrit. So tafrit lawan dia ifrat. Kalau kita melampau sangat mengurangkan sesuatu. Kita panggil mengabaikan. Arab panggil tafrit. Guna perkataan sama ni, farata. Tapi kalau kita, yang tadi kita cuai kan, tapi kalau kita berlebihan sangat, dia panggil ifrat. Biasanya dia akan datang satu package lah. Ifrat dengan tafrit. Maknanya dia melampau dari sudut mengurangkan, melampau dari sudut terlalu berlebih-lebihan. So akhlak mereka tafritun, banyak pengabaiannya. Wa ifratun, banyak sangat berlebihannya. Wa taksirun, Pengurangan.
Ini lebih kurang sama dengan ini. Tapi ini taksir aja kurang. Tapi yang ini banyak ni. Wa israfun. Sama dengan ifrat. Tapi tak ada unsur banyak. Kalau ifrat, banyak unsur banyak. Yang ini israf ni pun berlebih-lebihan juga. Yang ini berlebih-lebihan juga. Tapi ini melampau. Ama ra'aitumul ladina la yattabi'una al-anbiya. Tadi kan? Apakah? Ma ra'aitum. Kamu tidak. Ini tidak kan? Apakah tidak kamu ra'aitum? Kamu melihat alladina, orang-orang yang ittaba'a yattabi'u, mengikuti. La yattabi'una, yang tidak mengikuti al-anbiya'a maf'ulun bih. Kaifa, bagaimana mereka ini hadama yahdimu, mengabaikan. Bagaimana mereka mengabaikan al-huquqa. Hakun tadi jamak dia hukuk. Hak-hak. Hak-hak. Hak-hak manusia. Wa kaifa, dan bagaimana mereka jawaza yujawizu. Mereka melampaui al-hududa, batas. Ini plural, batas-batas. Terjemahan kita cukuplah melampaui batas. Takkan nak terjemah melampaui batas-batas. Kalau melampaui batas-batas, tukar pula dengan batas-batas di atas sawah tu. Wa kaifa, bagaimana mereka yattabi'una, ittaba'a yattabi'u, mengikuti al-hawa, ikut hawa nafsu. Wal hukmu, pemerintahan mereka. Was siyasatu, siasah mereka, politik mereka. Semuanya adalah zulmun, kezaliman. Wastibdadun, Kuku besi. wa khabtun. Tengok tadi khabtun tadi. So khabtun apa tadi? Perlanggaran. Untuk kan duk langgar tu. Zalim, Bersifat kuku besi. wa khabtun, perlanggaran. Langgar, dia guna fi. Langgar amwalin nas terus. Langgar harta-harta manusia. Perlanggaran terhadap harta-harta manusia. Seolah-olah macam langgar tu, kita duduk dalam masuk dalam benda tu langgar. So dia gunalah fi kan. So khabata ni pakai fi. Tengok Inggeris pun macam kita, kena terjemah tu tak boleh fi, makna fi dalam. So kalau langgar tu artinya on. Orang putih pakai on. So bukan, tak boleh terjemahan lafzi lah. So kita tadi langgar terhadap, ataupun langgar tak payah tunggu kita kan. Pelanggaran harta manusia. Pelanggaran terhadap harta manusia dan juga hak-hak manusia. Wa hukukihim. Dan juga pelanggaran terhadap darah-darah manusia. Damun, jamak dia dima. Pelanggaran terhadap darah mereka. Ini ayat tinggi lah ni. Bahasa tinggi lah. Bahasa peringkat bukan level budak-budak. Apakah? Ma ra'aitum, kamu tidak melihat. Ulil amri. Ulu. Yang memiliki asalnya ulu. Ulu. Al-amri. Yang memiliki amr artinya perintah. Orang yang memiliki pemerintah ni siapa? Pemerintah lah. So sekarang ni ulil amri akan jadi pemerintah. So apakah kamu tidak melihat pemerintah? Terjemahan lafzinya yang memiliki perintah. Min man. Min daripada man. Min daripada kalangan. Man orang yang la yakhafunallah. Tidak takut kepada Allah. Apakah kamu tidak melihat pemerintah-pemerintah daripada kalangan mereka yang tidak takut kepada Allah, wala yattabi'una syari'ata, di kalangan mereka yang tidak mengikuti asy-syari'ata maf'ulun bih. Wa kaifa, bagaimana mereka itu khana, yakhunu, mengkhianati.
Wa kaifa yakunu, bagaimana mereka mengkhianati al-amanati. Tengok bagi bawah. Maf'ulun bih. Sepatutnya bagi atas kan? Oleh kerana jamak apa ni? Jamak muannas salim. Wa kaifa, bagaimana mereka ya'basuna bi amwalillahi. Ya'basu, abisa ya'basu. Kalau pakai bi, artinya memandang ringan ataupun bermain-main dengan. Bagaimana mereka bermain-main dengan harta Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mereka memandang ringan, memandang remeh terhadap harta Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kaifa, bagaimana mereka ya'basuna, memandang remeh, bermain-main dengan dimak tadi, darah an-nasi, manusia, wa huquqihim, dan juga hak-hak manusia. Wa kaifa, bagaimana mereka itu, yang ni pembesar-pembesar ni, ista'badu, memperhambakan an-nasa, manusia. Ista'bada yasta'bidu, memperhambakan. Bagaimana mereka memperhambakan manusia? Wa ja'aluhum, mereka telah menjadikan manusia syi'an, berpuak-puak. Maksudnya berpuak-puak ni, mereka layan according, berdasarkan kepada pembahagian yang mereka buat. Ini golongan perempuan, golongan lelaki kita boleh bunuh. Golongan perempuan kita jadikan dia sebagai hamba. Wa ja'aluhum syi'an, mereka menjadikan mereka berpuak-puak. Di mana ada puak, maknanya kelompok yang mereka kata boleh bunuh. Yazbahuna. So mereka menyembelih. Mereka menyembelih golongan lelaki. Rijal. So rijalahu. Maf'ulun bih. Istahya yastahyi, membiar hidup. Membiarkan hidup. Wa yastahyuna. So mereka membiarkan hidup. Nisa. Golongan wanita. Nisa'a. Maf'ulun bih. Apakah? Ta'lamu, kamu tahu. Kam kutila, berapa banyaknya telah dibunuh fil harbil ula, dalam peperangan dunia yang pertama. So, harbil ula, peperangan dunia yang pertama. Wa kam, dan berapa banyak kutila telah dibunuh fil harbis saniyah, dalam peperangan yang kedua. Maksud sini peperangan dunia yang kedua. Tengok dia punya hasyiah bawah tu. Yang ula tu dia panggil kubra. Peperangan dunia yang pertama lah. dari tahun 1914 hingga 1918 yang menelan mangsa 30 juta lebih orang manusia. Al-Maktul. Yang matinya 8 juta orang lebih. Kalau peperangan dunia yang kedua, dia kata 50. Tak kurang daripada 50 million. Al-Musabin, yakni mangsa. Fal'alamu, alam, dunia, kulluhu, semuanya dalam, adalah kegelapan. Kegelapan dalam kegelapan. Ni nak cerita tentang mubalarah lah ni. Teruk sangat dah kegelapan. Kegelapan duduk dalam kegelapan. Zalamun fi zalamin fi zalamin. Banyak lagi tu. Illa, melainkan man asyraka lahu nurun min rabbih. Melainkan orang yang cahaya daripada Tuhan telah bersinar untuk dia. So Allah beri cahaya kepada para anbiya. Samalah seperti apa yang dirakamkan oleh Al-Quran. Quran kata zulumatum, banyak kegelapan. Bertindih-tindih. Ba'duha, setengahnya fauqa ba'din, di atas bahagian yang lain. Bertindih-tindih lah. Iza akhraja yadahu, apabila seorang itu mengeluarkan tangan dia dalam kegelapan tu, lam yakad, hampir saja tidak, ini hampir, ini tidak, hampir tidak dapat yaraha, hampir saja dia tidak dapat melihat. Ni report tangan dia, tidak melihat tangannya. Wa man lam yaj'alillahu,
siapa yang Allah tidak menjadikan untuk dia cahaya, nuran, fa maka malahu, dia tidak akan memiliki malahu min nurin. Dia tidak akan memiliki sebarang cahaya. Kalau tidak mendapat cahaya hidayah, walaupun ada cahaya fizikal, hakikatnya tidak ada cahaya. So min ni untuk menguatkan penafian ni, ma. Kalau ada ma, nafi-nafi ni, kemudian dia ada min, itu dia nak kuatkan tu, penafian. Boleh aja dia buat macam ni. Malahu nurun. Malahu nurun. Tiada baginya cahaya. Ini ayat yang tidak ada apa-apa penegasan. Kalau nak tunjukkan penegasan, penafian tadi, gunalah min. Ada ma, kemudian ada min. Ini nafilah. Menafikan sesuatu. Wan nabiyyu, nabi kerja dia yu'allimu, mengajar manusia an-nasa kaifa, bagaimana ya'budunallah, bagaimana manusia menyembah Allah. Bagaimana manusia akan menyembah Allah. Wa kadzalika, demikian juga. Allama yu'allimu, mengajar. Yu'allimuhum, nabi akan mengajar manusia kaifa, bagaimana amala yu'amilu, bermuamalah. Bagaimana yu'amilu ba'duhum ba'dha, bagaimana sebahagian manusia bermuamalah dengan ba'dan, dengan sebahagiannya lain, berinteraksi, bersosial dengan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Wan nabiyyu, seorang nabi itu yang diberikan cahaya oleh Allah ni, yu'allimun nasa, mengajar manusia, maf'ulun bih, tentang dua maf'ulun bih ni, satu sini, dua sini. Mengajar manusia tentang adab-adab al-hayati, kehidupan. Ma'a, berserta dengan adabi, adab-adab ad-dini, agama. Adab-adab kehidupan dengan adab-adab agama. Wa yu'allimuhum, dan dia mengajar manusia tentang adab-adab al-akli. Ini detail lah. Adab makan, wa adabi syurbi, adab-adab. Sini jamak, sini singular pula kan. Adab-adab makan, sini adab saja. Maksudnya adab makan ni banyaklah sikit. Adabal akli wa adabi syurbi. Kan, sepatutnya kalau ikut dia punya flow dia sini, semua kena singular lah sini. Adabal akli, adabal syurbi, adabal naum, adabal majlis. Sebab ini semua pendetailan terhadap yang ni, adab kehidupan dengan adab agama kan. Wa yu'allimuhum adabal akli wa adabal syurbi, adab minum, wa adabal naumi, adab tidur, wa adabal majlis, adab berada dalam majlis, wa adaba kulli syai'in, dan adab setiap sesuatu yang melibatkan kehidupan manusia. Wa yu'allimu, dan Nabi mengajar hum, manusia. Kalau asalnya mati, bertemu dengan alif lam, hidupkan dia. Sebab memang asal dia, baca asal dia zaman dulu, humu. Lama guna tu jadi hum je. So bila terpaksa hidup balik, yang generasi awal dulu, humu. Wa yu'allimuhumul adab, Nabi mengajar mereka tentang adab-adab, kama, sebagaimana yu'allimul walidu, seorang bapa mengajar, seorang bapa yang syafiq, yang penyayang. Seorang bapa yang penyayang mengajar abna'a, anak-anaknya. Anak-anak yang macam mana? Anak-anak yang disayangi. Izzah. Aziz. Jamak dia Izzah. So aziz ni boleh makna perkasa. Aziz juga boleh makna yang disayangi. Wannasu, manusia ni, kal atfali, seperti kanak-kanak je. Kanak-kanak yang as-sirari, yang kecil. Sorirun jamak dia sirar. Di mana yahtajuna, mereka memerlukan
fi kibarihim, pada masa umur dewasa mereka, dalam kedewasaan mereka. Mereka memerlukan dalam kedewasaan mereka, mereka perlukan kepada tarbiyatil anbiya, didikan para anbiya. Aksara, melebihi, asalnya aksaru. Ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maknanya yahtaju ihtiyajan. Ihtiyajan. Ihtiyajan aksara. Mereka perlukan dengan suatu keperluan yang lebih banyak. Aksara mimma yahtajuna, daripada min ma, apa yang mereka perlukan, fi sigharihim, dalam masa zaman sigar, zaman mereka kecil. Zaman kecil mereka perlu kepada didikan tarbiyah al-aba. Manusia ni kata bila dewasa, mereka perlukan kepada tarbiyah para anbiya, sebagaimana manusia pada zaman waktu kecil mereka perlukan kepada tarbiyah mak bapak mereka. Wallazina, orang-orang yang lam, tidak, yatalaqqa, maksud dia menerima. Orang-orang yang tidak menerima hadhihi tarbiyah, maf'ulun bih, tarbiyah ini, tarbiyah yang jenis nabawi ni, tarbiyah kenabian. Walam yata'allamu, dan mereka tidak belajar al-adaba, adab minal anbiya'i, daripada anbiya. So mereka ni upamakah seperti asjari, pokok-pokok yang duduk di bariyah, yang duduk di padang pasir, di mana pokok ni dia nabatat, tumbuh, wa nasya'at, membesar, binafsiha, dengan diri dia sendiri, tak ada orang jaga, jadi dia kata tumbuhan liar. Fayara fiha, maka seseorang itu akan melihat fiha, pada tumbuh-tumbuhan itu ada yang bengkok, iwajan, ada yang ada duri, tak ada orang cabut, wasyaukan, dan ada banyak kefasadan, kerosakan, fasadan. Tak ada orang jaga. Kesimpulannya tak ada orang jaga. Tak ada orang jaga. Tak ada orang jaga. Sini confuse ni. Fayara fiha ni sebab atas ni kan langsung tak ada refer kepada fayara. Fayara ni siapa sini? Tak ada kan? Melainkan Nabi sini dah. Disebut seorang aja cerita atas ni. Wa yu'allimu ni Nabi kan. Seorang Nabi. Seorang Nabi semua, tidak ada pun yang singular, melainkan seorang Nabi aja. Yang lain tu plural saja. So boleh jadi sinilah. Mana mereka yang tidak menerima tarbiyah para Nabi tu, kan? Dan tidak belajar adab-adab daripada Nabi, maka seorang Nabi tu, fayara, seorang Nabi akan melihat pada umat yang macam tu umat yang iwajan. Umat yang bengkang-bengkok, yang berduri tajam, maknanya menyeksa kan, dan fasad, rosak akhlak dia, fasadan, fayara tu. Maka seorang Nabi tu sudah tentu akan melihat. Saya guna sebab dia guna yara kan. Tapi ada manuskrip yang guna fayara tu ganti dia fatara. Manuskrip yang ni, yang Qisusun Nabiyyin ni, ada manuskrip, mungkinlah masa, sebab ada yang dicetakkan di England, ada yang dicetak di tanah Arab, di Syam. Yang cetakan India ni pakai yara kan. So mungkin masa dia orang type balik tu, so dia orang fikir ni yara siapa pula. So dia pun ubah jadi mungkin typing error, mereka katakan fatara. Seolah-olah macam ayat ni dah tak ada hubungan dengan Nabi atas tu. So mereka yang tak menerima tarbiyah Nabi ni, kamu akan lihat fatara fiha iwajan wa syaukan wa fasadan. So kalau kita nak kekalkan yara ni, so maknanya Nabi tadilah Nabi, sebab flow dia tu cerita tentang Nabi. Nabi mengajar kan. Okeylah kalau begitu, kita berhenti dululah di sini.
Wallahu a'lam bissawab.